Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas pengatur caraan, di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.1 asas pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 6.1.1 menyatakan maksud pengatur caraan dan kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menerangkan maksud pengatur caraan. Kedua, menerangkan sekurang-kurangnya dua kegunaan atau cara dalam perkakasan harian. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menyatakan maksud pengatur caraan dan kegunaan atau cara dalam perkakasan harian. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Mudahnya kerja. Dalam dunia yang serba moden dan canggih, banyak pekerjaan kita seharian menjadi sungguh mudah, seperti mencuci pakaian dan memanaskan makanan. Ini kerana pada masa kini terdapat banyak perkakasan elektrik dicipta untuk tujuan memudahkan pekerjaan kita seharian, seperti mesin basuh untuk kita mencuci pakaian dan mesin ketuhar gelombang mikro untuk kita memanaskan makanan. Tetapi bagaimana mereka mencipta sesuatu perkakasan elektrik tersebut? Inilah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat video. Mari kita lihat satu video mengenai suatu teknologi komputer.
Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat daripada video tadi? Apa yang dapat cikgu lihat adalah seseorang sedang bermain permainan video. Dia bermain permainan video sukan bola sepak. Dia juga bermain permainan video tersebut menggunakan konsol permainan. Tapi bagaimana cara permainan tersebut dihasilkan? Pada pendapat kamu, bagaimana cara permainan tersebut dihasilkan? Pada pendapat cikgu adalah permainan video tersebut dimainkan menggunakan konsol permainan. Di dalam konsol permainan tersebut terdapat satu atau cara komputer untuk memproses data dan menjalankan arahan. Contohnya, kita klik butang kanan, pemain bola sepak itu akan bergerak ke kanan. Kita klik butang kiri, pemain bola sepak itu akan bergerak ke kiri. Jika kita klik butang sepak, pemain bola sepak itu akan menyepak bola. Jadi ini adalah apa yang akan kita pelajari, iaitu asas pengatur caraan. Terdapat pelbagai perkakasan elektrik di sekeliling kita, seperti peti sejuk, jam digital, kipas dan juga televisyen. Perkakasan tersebut menggunakan pengatur caraan komputer untuk fungsi yang tersendiri. Jadi, mari kita lihat contoh perkakasan elektrik yang mempunyai pengatur caraan komputer. Ini adalah pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Terdapat banyak pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Tetapi cikgu hanya menunjukkan 4 contoh sahaja pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu jam digital. Kamu boleh lihat contoh gambar di bawah. Atur cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Contoh yang kedua pula adalah televisyen pintar. Kamu boleh lihat contoh gambar televisyen pintar di bawah. Atur cara komputer dalam televisyen pintar membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Contoh yang ketiga pula adalah alat kawalan jauh. Kamu boleh lihat contoh gambar alat kawalan jauh di bawah. Atur cara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Dan contoh yang terakhir, iaitu contoh yang keempat, adalah penyaman udara. Kamu boleh lihat contoh gambar penyaman udara di bawah. Atur cara komputer dalam penyaman udara membantu kita menetapkan suhu bilik serta melaraskan suhu bilik yang sesuai secara automatik. Jadi ini adalah contoh pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Mari kita pergi pula kepada maksud atur cara komputer. Apakah yang dimaksudkan dengan atur cara komputer? Atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Kamu boleh lihat contoh di sebelah. Contohnya, kita lihat atur cara komputer di dalam alat kawalan jauh. Jika kita ingin menukar saluran lain pada televisyen, maka atur cara komputer di dalam alat kawalan jauh akan memproses data dan menjalankan arahan, iaitu menukar saluran lain pada televisyen. Jadi, jika kita ingin menukar saluran TV1 pada televisyen, maka atur cara komputer di dalam alat kawalan jauh akan menukar saluran pada televisyen kepada saluran TV1. Jika kita ingin menukar kepada saluran TV2 pada televisyen, maka atur cara komputer di dalam alat kawalan jauh akan menukar saluran televisyen kepada saluran TV2. Begitulah bagaimana atur cara komputer berfungsi. Jadi, itulah maksud atur cara komputer. Ini pula adalah maksud pengatur caraan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengatur caraan? Pengatur caraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Pengatur caraan ini dihasilkan oleh pengatur cara.
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan dan perisian pengaturcaraan yang boleh digunakan untuk menghasilkan pengaturcaraan seperti contoh gambar yang kamu lihat. Contoh lain yang akan cikgu gunakan adalah mesin basuh. Jadi untuk mesin basuh berfungsi dengan betul iaitu mencuci pakaian, pengaturcara akan menghasilkan pengaturcaraan untuk mesin basuh itu menjalankan arahan iaitu mencuci pakaian. Jadi itulah apa yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham contoh-contoh pengaturcaraan komputer di sekeliling kita dan bagaimana ianya berfungsi. Serta cikgu juga harap kamu juga faham apakah yang dimaksudkan dengan aturcara komputer dan juga apa yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita melakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi, reka bentuk pengaturcaraan. Jadi kamu boleh salin soalan latihan ini di dalam buku latihan RBT kamu dan mari kita menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Jadi arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, apakah maksud aturcara komputer? Maksud aturcara komputer ini ada cikgu terangkan tadi dalam pembelajaran kita. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan maksud aturcara komputer. Ini adalah maksud aturcara komputer. Di mana maksudnya aturcara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Aturcara membolehkan data diproses oleh komputer. Jadi mari kita tulis jawapan ini. Aturcara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Aturcara membolehkan data diproses oleh komputer. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan yang pertama, iaitu apakah maksud aturcara komputer, di mana jawapannya adalah aturcara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Aturcara membolehkan data diproses oleh komputer. Jadi selesai sudah soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu apakah maksud pengaturcaraan? Maksud pengaturcaraan ini juga cikgu ada terangkan dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan maksud pengaturcaraan. Ini adalah maksud pengaturcaraan, iaitu pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Jadi mari kita tulis jawapan kita ini. Pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Jadi selesai sudah jawapan bagi soalan yang kedua, iaitu apakah maksud pengaturcaraan.
di mana jawapannya adalah pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Jadi selesai sudah bagi soalan yang kedua, mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Di mana soalan yang ketiga mempunyai dua soalan lagi. Jadi mari kita membaca dahulu soalan yang ketiga, iaitu terangkan kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan berikut. Perkakasan yang pertama adalah jam digital, manakala perkakasan yang kedua adalah alat kawalan jauh. Jadi, cikgu juga ada terangkan kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan seperti jam digital dan juga alat kawalan jauh di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi, mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan seperti jam digital dan juga alat kawalan jauh. Ini adalah jawapan bagi kegunaan atau cara komputer di dalam perkakasan elektrik. Jadi, bagi jawapan yang pertama adalah jam digital, iaitu atau cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Manakala bagi alat kawalan jauh pula atau cara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Jadi, mari kita tulis jawapan ini. Bagi jam digital, kegunaan atau cara komputer dalam jam digital adalah atau cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Jadi selesai untuk jawapan jam digital, mari kita pergi pula kepada kegunaan atau cara komputer dalam alat kawalan jauh, di mana jawapannya adalah atau cara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Jadi selesai sudah bagi jawapan kegunaan atau cara komputer dalam alat kawalan jauh. Maka dengan itu selesai sudah bagi soalan yang ketiga, iaitu terangkan maksud kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan berikut, di mana yang pertama, jam digital adalah atau cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Manakala bagi alat kawalan jauh pula adalah atau cara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Maka selesai sudah soalan yang ketiga dan kita selesai juga sudah menjawab kesemua soalan latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengaturcaraan. Maka dengan itu tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apakah contoh-contoh pengaturcaraan komputer di sekeliling kita dan kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan tersebut. Serta cikgu harap kamu juga faham apakah yang dimaksudkan dengan atur cara komputer dan apakah yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.